Secara terperincinya, sebelum ke lapangan, pengkaji melakukan teknik AMCHA iaitu membuat pembacaan melalui kajian-kajian lepas yang berkualiti tinggi. Melalui teknik ini, pengkaji dapat menganalisis dapatan kajian oleh pengkaji lepas serta mendapatkan idea untuk menyempurnakan kajian yang ingin dilakukan. Selain itu, pengkaji merangka kajian secara terperinci supaya kajian dapat dijalankan dengan baik dan lengkap. Pembentangan yang terperinci dilakukan termasuklah alatan yang akan digunakan sepanjang kajian, teknik pemerhatian yang akan dilakukan, tempoh masa yang diperlukan untuk menyelesaikan kajian iaitu antara 6 bulan hingga 2 tahun atau lebih jika perlu, bilangan pengkaji yang akan turut terlibat serta penetapan kaedah temu bual yang akan dilakukan. Bukan itu sahaja, hubungan baik dengan wakil masyarakat di kawasan kajian dijalinkan terlebih dahulu. Kebiasaannya, mereka adalah terdiri daripada individu yang berstatus dan merupakan ketua kepada kelompok masyarakat di kawasan tersebut, misalnya ketua kampung atau tok batin. Proses ini adalah penting bagi memaklumkan kehadiran pengkaji di kawasan kajian bagi menjalankan kajian. Proses ini membolehkan pengkaji mengetahui latar belakang masyarakat di kawasan kajian dan mendalami budaya serta sosial mereka termasuk bahasa pertuturan yang digunakan dan norma yang diamalkan untuk melancarkan lagi kajian yang dilakukan sepanjang keberadaan pengkaji di lapangan. Semasa di lapangan, penggunaan metodologi etnografi klasik dapat dilihat dengan jelas iaitu apabila melibatkan kaedah pemerhatian yang dilakukan secara menyeluruh dan secara langsung di kawasan kajian. Pemerhatian harus dilakukan sepanjang hari ketika keberadaan pengkaji di lapangan untuk memerhatikan setiap fenomena yang berlaku dan harus direkodkan sama ada rakaman, gambar atau lukisan untuk memahami ciri-ciri sosial subjek kajian. Setiap dapatan daripada pemerhatian menjadi maklumat yang berfungsi untuk menjawab persoalan kajian. Selain itu, pengkaji juga menggunakan pendekatan ikut serta iaitu menyertai aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan kajian jika mendapat kebenaran. Melalui pendekatan ini, pengkaji dapat memahami secara mendalam fokus kajian kerana mereka berkesempatan untuk merasai sendiri pengalaman melalui keterlibatan secara langsung. Sama juga dengan pemerhatian, pendekatan ini turut memerlukan pengkaji untuk merekodkan fenomena yang berlaku. Akhir sekali adalah temu bual. Sesi soal jawab menggunakan etnografi klasik akan dilakukan secara bersemuka dan langsung di kawasan lapangan. Namun, pengkaji akan memilih informan berdasarkan ciri dan kriteria yang ditetapkan untuk menjawab setiap soalan yang akan diajukan. Selepas pulang dari lapangan, pengkaji akan meneruskan dengan proses transkrip hasil kajian iaitu memindahkan data verbal sepanjang di lapangan kepada teks dan memastikan tiada keciciran maklumat berlaku kerana setiap maklumat adalah bermakna. Segala transkrip temu bual yang dilakukan akan disusun supaya lebih sistematik. Berikutnya adalah menganalisis dapatan untuk mendapatkan makna daripada data kualitatif yang diterima termasuklah setiap fenomena yang direkodkan. Daripada proses ini, pengkaji mendapat pemahaman dari sudut masyarakat yang dikaji. Analisis dapatan boleh dilakukan secara manual atau menggunakan perisian komputer misalnya in vivo. Rumusan terhadap hipotesis data lama melalui proses AMCHA akan dibuat berdasarkan data baru semasa ke lapangan. Terdapat banyak kelebihan kaedah kajian etnografi klasik, antaranya adalah data atau hasil kajian yang diperoleh daripada sumber yang utama. Selain itu, data kajian mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Seterusnya, konsep-konsep budaya dapat diaplikasikan sebagai alat untuk memahami komuniti dan menterjemah hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah hubungan baik dengan komuniti setempat dapat dibina dan mudah untuk melaksanakan kajian dengan lebih terperinci. Seterusnya, kita pergi kepada kelemahan etnografi klasik. Yang pertama, kajian ini mengambil masa yang lama untuk mengumpul dan mendapatkan data. Kajian etnografi ini memerlukan pengkaji untuk tinggal bersama-sama kelompok kajiannya. Yang kedua, pengaruh daripada pengetahuan yang sedia ada dalam diri pengkaji. Sudah semestinya pengkaji ini sebelum turun ke lapangan akan membuat sedikit pembacaan daripada segi latar belakang tempat, latar belakang budaya kajian, budaya kelompok yang ingin dikaji supaya pengkaji itu dapat gambaran sedikit sebanyak tentang bagaimana cara hidup kelompok yang ingin dikaji itu. Ketiga, perspektif kajian mungkin akan dipengaruhi oleh budaya pengkaji, di mana pengkaji ini mungkin fikir bahawa budaya dia lebih maju ke hadapan ataupun lebih moden daripada budaya kelompok yang ingin dikaji. Akhir sekali, pengkaji tidak dapat menyesuaikan diri serta berkemungkinan untuk mendapat penolakan daripada masyarakat. Sebagai contoh, pengkaji ini mungkin berasal daripada bandar yang duduk di rumah ada tilam, ada kipas dan sangat selesa. Tapi bila turun ke lapangan, pengkaji terpaksa masuk hutan, duduk dekat dalam kemah ataupun duduk dekat pondok yang tak ada tilam, tak ada kipas. Dan ketidakselesaan ini akan mengganggu
proses interaksi antara pengkaji dan juga kelompok kajian. Antaranya contoh kajian yang dilakukan oleh Maisarah Saidin dan Latifah Abdul Majid 2012 mengenai pembentukan jati diri kanak-kanak melalui bahan bacaan bahasa Malaysia. Kajian tersebut tertumpu pada kesan bahan bacaan bahasa Malaysia terhadap jati diri kanak-kanak. Selain itu, kaedah penyelidikan yang digunakan dalam kajian tersebut adalah melalui gabungan antara kepustakaan dan lapangan. Batasan masa kajian adalah selama 6 bulan iaitu dalam tempoh Jun hingga Disember 2010. Antara lokasi kajian yang dijalankan oleh penyelidik adalah di Perpustakaan Negara Malaysia yang ditumpukan pada bahan bacaan kanak-kanak. Bidang kajian pula difokuskan kepada kanak-kanak Muslim yang berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala instrumen kajian yang digunakan meliputi temu bual, pemerhatian dan analisis kandungan. Contohnya, penyelidik telah menemu bual kanak-kanak bagi mengenal pasti kesan bahan bacaan terhadap jati diri mereka dan untuk mengetahui pemilihan jenis bahan bacaan yang mereka gemari. Kaedah temu bual yang dijalankan adalah secara berstruktur. Penyelidik juga menggunakan kaedah pemerhatian untuk melihat corak pemilihan bahan bacaan apabila kanak-kanak tersebut berkunjung ke perpustakaan. Persimpulan dalam kajian tersebut, penyelidik telah memilih 3 orang responden yang terdiri daripada kanak-kanak. Dalam proses menganalisis data pula, penyelidik telah mentranskripkan daftar temu bual tersebut iaitu dari rakaman ke dalam bentuk tulisan. Berdasarkan perbincangan yang dilakukan dalam kajian tersebut, dapat disimpulkan bahawa bahan bacaan bahasa Malaysia mampu memberi kesan dalam pembentukan jati diri kanak-kanak. Menurut penyelidik, bahan bacaan sememangnya berfungsi sebagai alat pendidikan dan paling penting bertindak sebagai ejen kawalan sosial ke atas kanak-kanak dalam membentuk jati diri dan akhlak yang mulia. Kesimpulannya, etnografi klasik merupakan salah satu penyelidikan tradisional dalam menghasilkan data tekstual. Etnografi klasik ini menggunakan kaedah pendekatan yang hampir sama seperti rapi etnografi. Antaranya menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual. Perbezaan dari segi jangka masa penyelidikan pula adalah lebih lama berbanding teknik etnografi yang lain. Misalnya, penyelidik akan tinggal bersama dan menghuraikan kumpulan sosial tertentu dalam mengenal pasti isu yang ditetapkan.